Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid Ustaz? Okey, kali ini kita bersama Ustaz Radi dalam sesi pengajian kita untuk kelas minggu ke-12. Okey. Untuk tajuk kali ini, Ustaz akan mengajar kamu semua berkaitan dengan tajuk hukum mat. Hukum mat yang kita akan pelajari pada kali ini ialah iaitu mat lazim, ya. Okey, sebelum Ustaz ceritakan dengan lebih lanjut berkaitan dengan tajuk ini, marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz untuk memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan kepada kita untuk memahami tajuk ini dengan sempurna, dengan baik, dan kita dapat menghayati, mengamalkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, mat lazim terbahagi kepada dua perkara, iaitu yang pertama mat lazim harfi mukhaffaf dan juga mat lazim harfi musaqqal. Okey, sekarang ini pertama sekali kita tengok dulu mat lazim harfi mukhaffaf. Okey, kita tengok apakah maksud mat lazim itu sendiri. Okey, mat lazim bermaksud mesti. Mesti. Harfi, apa maksud harfi? Maksudnya huruf. Mukhaffaf maksudnya tidak diidghamkan. Kita baca dengan bacaan yang ringan, ya. Okey, jom kita tengok nota di bawah ini. Mat lazim harfi mukhaffaf nombor 1. Okey, nombor 1 Yasin. Yasin, okey. Okey, Yasin ini kalau kita pecahkan dia dalam bentuk huruf, ya ni bersama dengan kita eja dia, ya alif. Kita eja huruf ya ni, ia akan menjadi ya alif. Manakala kalau kita eja huruf sin, ia akan menjadi sin ya nun. Okey, sebelum tu tak lupa nak bagi tahu macam mana mat lazim ini boleh berlaku. Macam mana mat lazim ini boleh berlaku. Okey, mat lazim ini berlaku apabila mat asli bertemu dengan huruf sukun. Apabila mat asli bertemu dengan huruf sukun, ya. Okey, kita tengok di sini. Okey, kita tengok di sini. Macam contoh kita tengok Yasin. Okey. Caranya ialah kita pecahkan. Kita ambil huruf ya ni, huruf ya kita eja dia dalam bentuk huruf yang asal. Kita eja dia dalam bentuk huruf yang asal, ia akan menjadi ya alif. Okey. Ya alif. Jadi apabila kita tengok di sini, ya alif ini adalah mat asli. Jadi ianya dibaca dengan dua harakat sahaja. Ya, ya. Okey, ya, dua harakat sahaja. Manakala kita tengok huruf sin, kita pecahkan dia. Kita eja dia dalam bentuk yang asal, sin ya nun. Sin ya nun. Okey. Okey, jadi kita tengok di sini. Sin ya nun kita baca dengan 6 harakat. Sebab apa kita baca sin ni dengan 6 harakat? Sebabnya ia telah menjadi mat lazim. Seperti mana yang Ustaz bagi tahu tadi, untuk menjadi mat lazim ini adalah huruf mat asli bertemu dengan huruf mati. Mana mat aslinya?
Okey, mak asli ni sin ya, si. Sin ya, si, mak asli. Selepasnya adalah huruf nun yang bertanda sukun. Ya, ia ada sukun. Ustaz lupa nak letak tanda sukun di atas nun ini. Jadi terjadilah di sini sin ni adalah mak lazim. Okey, mak lazim. Okey, kenapa pula mak lazim ini kenapa pula mak lazim ini dinamakan mukhaffaf? Mukhaffaf ni Ustaz dah bagi tahu tadi iaitu bermaksud tidak diidghamkan. Di mana tempat yang tidak diidghamkan itu? Okey, kita tengok ya alif bertemu dengan sin ya nun. Jadi kalau kita ikut hukum tajwidnya, huruf ya bertemu dengan sin, tiada apa-apa hukum yang terjadi di sini, kan? Tiada apa-apa hukum yang terjadi di sini. Jadi kita tidak perlu mengidghamkan bacaan di sini. Kita hanya membaca dengan bacaan yang biasa sahaja tanpa idgham. Contoh Ustaz baca Yasin. Okey, begitulah bacaannya ya. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Qaf ya, qaf. Pertama sekali kita mesti pecahkan huruf qaf ni, kita eja dia dalam bentuk yang asal. Jadi qaf alif fa. Qaf alif fa. Qaf berbaris atas, fa bertanda sukun. Okey. Macam mana dia terjadinya mak lazim di sini? Ia terjadinya mak lazim di sini ialah kerana qaf ini, qaf alif mak asli bertemu dengan huruf selepasnya bertanda sukun. Okey, maka terjadilah mak lazim di sini. Jadi bacaan yang perlu kita baca di sini adalah 6 harakat. Dengan keadaan bacaan 6 harakat. Ya. Okey, kenapa pula ia dipanggil dengan mukhaffaf? Okey, ia dipanggil dengan mukhaffaf kerana selepas kita tengok selepas huruf fa ini tiada lagi huruf lain, maka tidak ada apa-apa hukum yang terjadi selepas huruf fa ini. Jadi ia dibaca dengan bacaan yang biasa tanpa idgham, ya. Contoh Ustaz baca, kamu dengar semua ya. Qaf. Okey, dengan keadaan 6 harakat sahaja. Okey. Okey, jom kita tengok contoh yang ketiga, huruf nun ya. Okey, pertama sekali kita mesti pecahkan huruf nun, kita mesti eja huruf nun ini dengan huruf yang asal. Nun, waw, nun. Nun yang pertama berbaris hadapan, waw bertanda sukun dan nun yang akhir bertanda sukun ya. Okey, macam mana ia terjadinya mak lazim? Ia terjadi mak lazim kerana nun ini adalah mak asli bertemu dengan nun yang mati. Maka terjadilah mak lazim, iaitu mesti kita baca dengan panjangnya 6 harakat ya, panjangnya 6 harakat. Okey, kenapa pula ia dipanggil sebagai mukhaffaf? Ia dipanggil sebagai mukhaffaf kerana ia tidak dibacakan dengan idgham. Okey. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok selepas huruf nun mati ini, selepasnya tiada lagi apa-apa huruf. Tiada lagi sebarang huruf. Jadi maka tidaklah kita terjadi apa-apa hukum selepas nun mati ini. Jadi ianya dibaca dengan bacaan yang biasa sahaja. Okey. Okey, itu sahaja untuk penerangan Ustaz untuk mak lazim harfi mukhaffaf. Seterusnya jom kita masuk kepada mak lazim harfi musaqqal pula ya, insya-Allah. Jom kita pergi tengok. Okey, sekarang ini kita telah masuk kepada mak lazim harfi musaqqal. Sebentar tadi baru sahaja Ustaz terangkan kepada kamu semua berkaitan dengan mak lazim harfi mukhaffaf.
Sekarang ini jom kita tengok pula tajuk mak lazim harfi mutsaqqal. Okey, jom kita pergi satu persatu akan terangkan apa itu mak lazim harfi mutsaqqal. Okey, kita mulakan dengan mat. Mat, apa maksud mat? Mat adalah maksud dia panjang. Lazim maksud dia wajib ataupun mesti. Harfi bermaksud huruf. Musaqqal bermaksud kita baca dengan idgham ataupun kita juga boleh kata kita baca dengan berat, sedikit berat. Okey. Jom kita tengok nota yang di bawah ini. Okey, kita tengok alif lam mim. Okey, pertama sekali kita mesti pecahkan ya. Setiap huruf kita mesti eja dengan ejaan yang asal ya. Okey, alif lam mim kita eja huruf alif. Alif, macam mana eja huruf alif? Okey, alif lam ya fa. Alif lam ya fa. Okey, kita tengok. Alif kita baca dengan biasa sahaja. Alif. Alif kita baca dengan biasa sahaja. Ya, alif. 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 Sebab apa kita baca dengan biasa? Sebab ia tidak terjadi lagi di sini mak lazim ya. Alif. Tidak terjadi lagi mak lazim di sini. Okey. Jom kita tengok kepada huruf lam. Kita eja huruf lam. Lam alif mim. Lam alif mim. Okey, kalau kita tengok lam ini, lam alif mat asli bertemu dengan huruf mim yang bertanda sukun, maka terjadilah di sini mat lazim. Oleh itu kita mesti baca lam ini dengan kadar 6 harakat. Okey. Okay, seterusnya kita tengok huruf mim. Macam mana eja huruf mim? Mim, ya, mim bertanda sukun. Okey. Di sini juga terjadi jamak lazim. Kenapa di sini juga terjadi mak lazim? Kita tengok mim ya mak asli bertemu dengan mim mati. Jadi di sini juga kita dinamakan mak lazim. Automatik kita kena baca dengan 6 harakat ya. Okey, kenapa pula macam mana ia dipanggil dengan musaqqal di idgham? Okey, kita tengok ya. Lam alif mim, mim ya mim. Kita tengok lam alif mim, hujungnya mim bertemu dengan mim ya mim. Okey, mim mati bertemu dengan mim, terjadinya hukum idgham mislaini, yang mana kita tahu kita mesti baca dengan bacaan idgham. Okey, di sini itulah sebabnya dinamakan sebagai musaqqal. Okey. Okey, jelas? Okey, contoh dengar Ustaz baca contohnya. Alif lam mim. Okey. Murid-murid nampak tak Ustaz baca? Lam nak masuk ke huruf mim, kita mesti idgham sebanyak 2 harakat ya, 2 harakat. Sekali lagi Ustaz ulang. Alif lam mim. Okey, begitulah bacaannya ya. Okey, jom kita tengok kepada contoh yang kedua, ta sin mim. Okey, pertama sekali kita mesti pecahkan, kita mesti eja huruf-huruf ini dalam bentuk yang satu persatu, dalam huruf yang asal ya, dalam bentuk yang asal. Okey, huruf ta, ta alif. Huruf sin, sin ya nun. Dan huruf min, mim ya mim. Okey.
Ta macam mana kita nak baca dengan huruf ta? Ta baca dengan 2 harakat sahaja kerana ia tidak terjadi lagi mat lazim di sini. Okey. Okay, huruf sin, sin ya nun. Okay, sin ya mat asli bertemu dengan huruf nun yang bertanda sukun. Jadi automatik di sini terjadinya mat lazim. Jadi kita kena baca dengan 6 harakat. Dengan kadar panjangnya 6 harakat. Okey. Manakala huruf mim, mim ya bertemu dengan ya mat asli bertemu dengan huruf mim yang bertanda sukun. Jadi di sini juga terjadinya mat lazim. Jadi kita mesti juga baca di sini dengan panjang 6 harakat juga. Okey. Okey, kenapa pula di sini kita panggil dengan musaqqal? Di mana idghamnya? Kat mana idghamnya? Okey, kita tengok sin ya nun min bertemu dengan mim ya mim. Okey, kita tengok huruf wujud nun bertanda sukun bertemu dengan huruf min. Maka dalam hukum tajwid terjadilah hukum nun bertemu dengan min. Apakah hukum yang kita belajar? Apakah nama hukum nun bertemu dengan mim? Murid-murid masih ingat? Ya, betul. Nun bertemu dengan min, terjadinya hukum idgham bila gunnah ataupun kita panggil idgham ma'al gunnah. Kita kena baca dengan idgham. Okey, itulah sebabnya ia dinamakan sebagai musaqqal. Okey. Contoh Ustaz baca. Qasim mim. Okey, perasan tak Ustaz baca sin nak masuk ke mim tu kita kena dengun sebanyak 2 harakat. 2 harakat Ustaz idgham kan. Okey, sekali lagi Ustaz ulang. Qasim mim. Okey, begitulah bacaannya. Okey. Setakat itu sahaja untuk kali ini tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Semoga Ustaz harap murid-murid semua faham. Okey. Okey, untuk menguatkan lagi kefahaman kita, untuk menguatkan lagi ingatan kita berkaitan dengan tajuk ini, jom kita bincangkan soalan-soalan berkaitan dengan mat lazim. Kita jawab soalan, kita bincang bersama-sama dengan Ustaz. Semoga kita lebih faham dengan jelas dan kita dapat mengajar pula kepada orang lain berkaitan dengan tajuk ini. InsyaAllah. Jom kita pergi ulang kaji soalan-soalan berkaitan dengan mat lazim harfi mukhaffaf dan juga mat lazim harfi musaqqal. Okey murid-murid, jom kita tengok soalan, ulang kaji soalan supaya kita lebih mahir dengan pelajaran kita pada kali ini. Okey, soalan pertama. Jom kita bincang bersama-sama dengan Ustaz. Mat lazim berlaku apabila? Okey, kita tengok soalan. Jawapan yang pertama, huruf mat bertemu huruf yang bertanda sukun asli ketika wasal dan wakaf. Yang kedua, berhimpun huruf mat alif wa atau ya dengan hamzah dalam satu kalimah. Yang ketiga, huruf mat alif wa atau ya bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Jadi jawapan yang betul adalah jawapan yang pertama, ya, iaitu huruf mat bertemu dengan huruf yang bertanda sukun asli ketika wasal dan wakaf. Okey, soalan yang kedua. Kadar panjang bacaan mat lazim ialah yang pertama 2 harakat, yang kedua 4 harakat, yang ketiga 6 harakat. Okey, seperti yang kita bincang, mat lazim mesti panjangnya adalah 6 harakat. Jadi jawapan yang ketiga adalah yang betul. Okey,
Okey, soalan yang ketiga, senaraikan contoh hukum mak lazim harfi mukhaffaf. Okey, seperti yang kita sudah pelajari, kita tengok dulu jawapan yang pertama. Jawapan yang pertama yang diberi adalah Yasin. Okey. Yasin. Okey, kalau kita tengok dari segi syarat-syarat mak lazim harfi mestilah dia adalah huruf. Okey, syarat yang pertama adalah huruf. Okey, Yasin adalah huruf, betul. Jadi, adakah ia mukhaffaf? Kita tengok betul ke mukhaffaf. Jadi, seperti yang Ustaz sudah bagi tahu, kita kena pecahkan dulu ya, alif, sin, ya, nun. Jadi, ya bertemu dengan sin, tiada apa-apa hukum. Jadi, dia tidak perlu diidghamkan. Jadi, betul lah ia adalah mukhaffaf. Jadi, jawapan Yasin adalah betul. Jawapan yang pertama betul. Mak lazim harfi mukhaffaf. Okey, kita tengok jawapan yang kedua, qaf. Qaf, kalau kita eja dia qa alif fa. Jadi, adakah cukup melengkapi syarat mak lazim harfi mukhaffaf? Okay, yang pertama harfi mestilah huruf. Okey, qaf betul huruf dan mukhaffaf. Okey, kita tengok dia mukhaffaf ataupun tidak. Kita eja dulu huruf qaf, alif, fa. Okey, selepas huruf fa tiada lagi apa-apa huruf. Jadi tidak terjadi apa-apa hukum selepasnya. Jadi ia tidak boleh diidghamkan. Jadi ia adalah mukhaffaf. Jadi betul lah huruf qaf ini adalah mak lazim harfi mukhaffaf. Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang seterusnya, ta, sin, mim. Ya. Ta, alif, ta, sin, ya, nun, min, ya, min. Okay, kalau kita tengok sin, ya, nun bertemu dengan mim. Nun mati bertemu dengan mim, ada hukum, iaitu hukum idgham bila gunnah. Jadi ia mesti idgham. Jadi ia tidak melengkapi syarat mak lazim harfi mukhaffaf yang mana ia tidak perlu diidghamkan. Jadi tasimin adalah salah. Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang keempat. Jawapan yang keempat. Alif lam mim. Okey, alif. Kita tengok pada lam, alif, mim. Kita aja lam, alif, mim. Kita aja mim, ya, mim. Jadi, mim bertemu dengan mim. Mim bertemu dengan mim, hukumnya idgham mislaini. Jadi, ia mesti diidghamkan. Okey, jadi ia tidak melengkapi syarat mak lazim harfi mukhaffaf kerana ia diidghamkan. Okey, sekarang ni kita tengok jawapan yang terakhir sekali, iaitu sad. Kita aja huruf sad, sa, alif, dal. Jadi selepas huruf dal tiada lagi apa-apa huruf. Jadi ia tidak ada apa-apa hukum dan tidak diidghamkan. Jadi ia juga adalah mukhaffaf. Jadi di sini tiga mak lazim harfi mukhaffaf adalah jawapan yang pertama Yasin, jawapan yang kedua qaf dan jawapan yang kelima sad. Okey. Seterusnya soalan yang keempat. Senaraikan contoh hukum mak lazim harfi mutsaqqal. Disuruh kita senaraikan contoh hukum mak lazim harfi mutsaqqal. Okay, kita perlu ingat yang harfi ialah huruf, mutsaqqal adalah bacaan yang perlu kita idghamkan. Okey, jawapan yang betul adalah Ustaz pilih terus ya sebab untuk jimat masa. Okey, yang jawapan yang betul adalah jawapan yang ketiga, 4 dan 5. Kenapa?
Sebab bacaannya mesti kita baca dengan idgham. Kita tengok contoh jawapan yang ketiga. Qasim mim. Okey, sin ya nun bertemu dengan mim ya mim. Jadi nun bertemu dengan mim ada hukumnya, iaitu hukum bila hukum idgham ma'al gunnah. Jadi ia mesti dibaca dengan idgham. Okey, seperti juga dengan jawapan yang keempat alif lam mim. Lam alif mim, kita ajar lam alif mim bertemu dengan mim ya mim. Jadi mim bertemu dengan mim, hukumnya adalah idgham mithlaini. Jadi ia juga mesti dibaca dengan idgham. Okey. Seterusnya jawapan yang terakhir sekali alif lam mim sad. Okey, alif lam alif mim bertemu dengan mim ya mim. Okey, mim bertemu dengan mim idgham mithlaini. Jadi ia mesti dibaca dengan idgham juga. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan seterusnya yang berbunyi audio di atas dibaca dengan hukum. Okey, kita buka audionya. Yasin. Okey, apakah hukum yang perlu kita baca di sini? Okey, pertama sekali kita mesti pecahkan huruf-hurufnya kepada huruf, kita eja kepada huruf yang asal. Ya alif, sin ya, nun. Jadi ya dibaca macam dua harakat macam biasa, ya. Seterusnya sin ya, nun. Selepas huruf nun tiada lagi apa-apa huruf, jadi kita tidak perlu baca dengan idgham. Jadi ia melengkapi di sini syarat untuk menjadi mak lazim harfi mukhaffaf. Okey, jadi jawapan yang betul adalah jawapan yang pertama, iaitu mak lazim harfi mukhaffaf. Okey. Seterusnya kita pergi soalan yang seterusnya, iaitu kita baca soalannya. Audio di atas dibaca dengan hukum. Okey, kita buka audionya. Qasim mim. Okey, jom kita ulang kaji. Ta kita eja huruf ta alif, sin ya nun, mim ya mim. Okey, kalau kita tengok di sini ta sin min adalah huruf, ya. Jadi ia mesti mak lazim harfi. Jadi kita nak tahu dia ni sama ada mukhaffaf ataupun mutsaqqal. Kita tengok sin ya nun bertemu dengan mim ya mim. Jadi nun bertemu dengan mim ada hukum tajwidnya, iaitu idgham ma'al gunnah. Jadi ia mesti dibaca dengan idgham. Jadi automatik ia adalah mutsaqqal. Jadi di sini jawapannya adalah mak lazim harfi mutsaqqal, iaitu jawapan yang kedua. Seterusnya soalan yang ke-10. Kita baca soalannya. Audio di atas dibaca dengan hukum. Okey, kita buka audionya. Qaf. Okey, qaf. Pertama sekali kita mesti eja huruf qaf tu dengan huruf yang asal, qaf alif fa. Okey, kita dapati huruf qaf adalah mestilah huruf. Jadi ia mesti mak lazim harfi. Jadi kita mesti kena pasti sama ada ia ni musaqqal ataupun mukhaffaf. Jadi kita tengok qaf alif fa, selepas huruf fa tiada lagi apa-apa huruf. Jadi ia tidak dibaca dengan idgham. Jadi di sini adalah mukhaffaf, iaitu mak lazim harfi mukhaffaf, iaitu jawapan yang pertama.
Okey, itu sahaja perbincangan soalan untuk kali ini, insya-Allah. Next time kita sambung ulang kaji balik soalan-soalan ini supaya kita lebih faham secara mendalam dan dapat mengajar pula kepada orang lain, insya-Allah. Setakat itu sahaja kelas kita pada kali ini. Semoga kita sentiasa mengamalkan dalam kehidupan kita, dapat mengaplikasi dalam bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Ustaz sudahi kelas kita dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.